Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini cikgu akan terangkan soalan 12, kertas 2, soalan percubaan negeri 9 2021. Okey, kalau kita tengok soalan 12 ini adalah soalan penyelesaian segitiga. Walaupun kita nampak ada bulatan kan? Okey. Rajah 7 menunjukkan sebuah sisi 4 kitaran ABCD dan CDE ialah garis lurus. Bila disebut di segi sisi 4 kitaran, ini sepatutnya bila sebut sisi 4 kitaran awak pun ingat, oh ini sisi 4 kitaran dah belajar waktu tingkatan 3. Okey, dan ada dia punya hukum sudut kan kat situ. Okey, diberi bahawa AB 5.73. Okey, macam cikgu cakap sebelum ni dalam video-video cikgu, bila ada rajah dan kita membaca tu dia punya apa tu maklumat ini kita tulislah. Okey, ini 5.73, BC 7 ni 0.55, AD semua ni kan. Okey, maklumat ni cikgu akan tulis dekat gambar. Okey, supaya nampak Okey, AB adalah line ini 5.73. Kemudian BC di sini 7.55. Lagi kita ada AD 5.41 dan sudut ADE 56. Okey, memang dah ada. Okey. Jadi sekarang dia nak panjang AC. Okey, cikgu gariskan panjang AC. Okey, supaya kita nampak di situ. Dan dekat sini, kita dia tak ada, kalau kita tengok segitiga ABC ni kan, dia tak ada sisi, ketiga-tiga sisi tak ada. Sebab 5.41 ni dekat AD. Okey, jadi line merah tu memang tak ada lah. Okey, kemudian sudut satu pun tak ada. Betul ke satu pun tak ada? Okay, inilah yang cikgu kata tadi, hukum sisi 4 kitaran tadi Okay, kita nampak dia dah bagi dekat sini 56 darjah. Okey, sisi 4 kitaran tu mana? Ini 1A, B, C, D. Okey, sisi itu ataupun bucuk itu terkena pada lilitan bulatan. Itu kita panggil sisi 4 kitaran. Dan sekarang sudut di luar ini, okey, nilainya adalah setentang dengan yang berada di B ini. 56 darjah. Okey, itu kena ingatlah ya. Okey, jadi bila sudut dah ada dekat situ, jadi bolehlah kita cari AC menggunakan apa? Okey, kalau kita nak gunakan petua sinus, kita perlu ada pasangan sudut dan sisi kan. Okey, tapi yang ini kita tak ada pasangan tersebut. Okey, jadi kita akan gunakan rumus cos. Okey, yang dibekalkan di depan. Okey, rumus di depan dibekalkan nombor 23. Nombor 23 Okey, tak apalah. Kita yang penting kita mesti tahulah macam mana nak guna rumus tersebut. Okey, dan jawab cek Okey, A yang pertama rumusnya. Okey, cikgu nak cari AC. Jadi cikgu tulis AC kuasa 2 sama dengan, okey, tengok cara cikgu mengingat. Okey, awak nampak sudutnya 56 darjah kan? Jadi kita akan gunakan sudut ini dalam rumus ni tau. Jadi sisi ke bukan sisi lah, kepak kepada sudut ini. Kepak dia yang hijau ini adalah kepaknya. Okey, ataupun dia punya tangan kan, kiri kanannya itu. Okey, ada sisi kan? Jadi sisi itulah yang kita letak di sini. 5.73 kuasa 2 kita tambah dengan kepak satu lagi 7.55 kuasa 2 tolak dengan 2. Rumus ni ada 2 di depan Kemudian sekali lagi dia punya kepak ataupun dia punya tangan, sekatilah macam apa yang awak nak ingat Okey, dan cos berapa? 56 darjah. Okey, dah selesai macam tu. Apa nak buat? Jadi AC kuasa 2 sama dengan, okey, kita pun guna kalkulator. Okey, kita selesaikan. Okey, ada bracket 5.73. Mungkin kalau guna kalkulator yang lebih canggih, tak perlulah macam cikgu ni buat satu-satu kan. Okey, 55 kuasa 2. Okey, kita tolak dengan 2. Okey, ada bracket 5.73 tutup buka balik 7.55. Okey, dan cos berapa tu? 56 tutup sama dengan sebaik dia tak make error. Okey, kita dah dapat ni kan. Okey, jadi sekarang ni 41.45. Nampak tak dekat AC tu ada kuasa 2.
Jadi kalau kita pindah, kita perlu punca kuasa 2 kan dia kan. Okey, jadi cikgu teruslah square root atau punca kuasa 2, answer sama dengan. Okey, sama dengan. Okey, jadi jawapannya 6.438. 6.438. Kuasa 2 dekat sini cikgu padam sebab tadi cikgu nak terus saja kan. Okey, jadi awak guna kalkulator, jadi dapat ni 6.438. Okey, sebab dia cc jadi dia jawapannya cm. Okey, itu jawapan yang pertama. Okey, A ya. Okey, dah dapat 2 markah kan. Okey, sekarang nombor 2. Okey, nombor 2. Okay, nombor 2 dia nak sudut CAD. Di mana CAD? CAD. Oh, di sini. Di sini ya. Ada tirus di situ. CAD. Jadi kalau kita tengok apa maklumat yang ada Okey, yang ni cikgu padam sekejap sebab agak comot. Okey, 56. 56 di luar, di dalam berapa? 180. Awak tolakkan dengan 56 sebab dia satu garis lurus kan. Okey, jadi kat sini dapat 124 darjah. Okey, kemudian maklumat apa ada lagi ya? Selain itu kita ada sisi di sini. Oh, sisi yang baru kita dapat tadi. Kan cikgu cakap kan kalau kita baru mengira ada rajah dah dapat, kita terus letak. Okey, kalau kita tak letak, kemungkinan kita tak perasan. Oh, sini ada nilai. Okey, bila kita letak kita tahu. Ya, cikgu betulkan 3 dia 38 Okey, 6.438. Jadi kat sini kita dah ada sudut. Kita nak cari sudut ni. Dan kita ada pasangan di sini. Kita ada pasangan apa? Kita ada pasangan sudut dan sisi yang bertentangan. Dua ini. Okey, sekejap tukar warna. Mana apa nampak? Biru. Okey, ni sisi yang baru kita dapat dan sudut yang cikgu tolak tadi dengan 56. Jadi bila kita ada pasangan macam ni lah yang cikgu kata tadi, kalau nak guna sin, betul sinus kena ada pasangan. Jadi bila ada pasangan ni boleh cari sudut yang satu tu lagi tadi ya. Okey, jadi apa nak buat? First cikgu takkan direct cari dekat A lah walaupun dia nak CAD kan. Okey, sebab cikgu nampak sisinya depan C. Jadi cikgu kena cari sudut dekat C dulu. Okey, nanti segitiga kan 180. Jadi kita boleh tolak lah dua sudut yang dah ada. Okey, jadi sekarang cikgu nak cari tadi sin sudut sin ACD, sudut ACD. Cikgu cari C dulu Perkan dengan yang bertentangan dengan sudut biru ni adalah ini 5.41. 5.41 dan cikgu samakan dengan sin 124 darjah. Dan pasangannya 6.438. Okey, awak selesaikan. Jadi nanti dah selesaikan. Tahu kot sin 124 cikgu tunjuk jugalah ya. Okey, tak apa, kita tunjuk satu-satu. Sin 124. Okey. Kemudian kalau takut make error tekanlah sama dengan, tak ada masalah. Lepas tu bahagi 6.438 sama dengan darab 5.41. Sebab kalkulator tak canggih jadi kita kena buat satu-satu. Dah dapat ni, apa nak buat? Kita tekan shift, tekan sin sebab sudut kan. Answer. Jadi dapatlah sudutnya 44.16 darjah. Okey, dekat sini 44.16 darjah. Kecil sangat cikgu nak tulis kat dalam Jadi sekarang soalan nak CAD, dia nak dekat A ni. Okey, jadi sudut CAD. Kerana itu sudut CAD sama dengan satu segitiga adalah 180 darjah. Kita tolak dengan 124 darjah dan sudut yang baru kita dapat. Okey, jadi kita dapat dekat sini 11.84 darjah. Okey. Siap untuk jawapan yang kedua. Okey. Nombor 3. Ni dah. Okey. Jarak terdekat dari titik B ke garis lurus AC. Okey, cikgu gariskan dengan garis putus-putus lah. Okey, warna yang belum. Purple. Okey. B ni ke garis AC, garis tegak
garis terdekat. Okey, jadi garis terdekat sebenarnya yang tegak lah. Okey. Okey. Jadi kat sini dia adalah segitiga kan? Jadi kita boleh gunakan dua rumus segitiga untuk kita bandingkan nak cari dia punya garis tegak tu lah. Okey, jadi nombor 3 ini. Rumus pertama segitiga yang awak dah berkenalan sejak sekolah rendah, iaitu 1/2 tapaknya darab 6.438 darab tinggi yang kita tak tahu. Kemudian awak samakan dengan rumus segitiga yang awak belajar dalam bab penyelesaian segitiga inilah, iaitu 1/2. Ada dekat depan juga kan? Sekejap cikgu tengok dekat bahagian rumus. Ada nombor 24, iaitu apa dia? Okey, 1/2. Okey, dia ada AB sin C. Ni mana AB? Yang mana sin C? AB ni kepak kepada sudut yang ada dalam segitiga atas ni. Apa sudut? Sudut 56. Jadi kepak dia samalah macam tadi, 5.73 dan juga 7.55. Okey, dan sudutnya sin 56. Bila kita fahamkan rumus ini, apa AB? AB itu kepak kepada sudut yang ada dalam tu, dia jadi lebih mudah. Okey, jadi rumus itu adalah perlu difahami, bukan dihafal. Okey, walaupun dia dekat depan, tapi bila tak faham benda tu, dia akan jadi susah sangat. Okey. Okey, seterusnya selesaikanlah. Jadi kat sini 1/2T darab 6.438, awak selesaikan semuanya. Jadi dapat 3.219T. 3.219T. Sama dengan yang sini kita selesaikan. Okey, dapat 17.93. Okey, sini 17.93. Jadi T kita 17.93. Cikgu bahagi dengan 3.219. Okey, cikgu dapat 5.57 sifar-sifar 5. Okey, kalau cikgu nak 4 angka bererti, dia jadi 5.57 sifar. Okey, dah dapat. Jadi itulah jarak terdekat. Okey, apa kita tulis kat sini? Jarak terdekat. Okey, jarak terdekat. Okey, jadi cikgu highlightkan. Ini adalah jawapan untuk yang ketiga. Okey, seterusnya B. B ini dia minta kita lakar. Lakar sebuah segitiga ACD yang mempunyai bentuk berbeza dari segi ACD yang ada, tapi dengan keadaan AD image sama dengan AD image. Mana AD? Ni AD ya. Sekejap, cikgu rasa cikgu perlu padam ni. Dia dah serabut macam tu kan. Okey. Okey ya. Okey, AD image. Okey ni ya. Ini AD. Okey. Kemudian AC image sama dengan AC yang merah, sama juga. Dan yang sudut ACD tu dia nak sama. Kalau yang tadi sama mungkin dia punya jarak lah ya. Okey, kemudian yang penting sudut ini ya, cikgu highlightkan. Sudut ACD sama dengan sudut ACD baru dengan ACD lama, sudutnya mesti sama. Okey, bila sudut nak sama, sudut ACD di sini ya. Okey, maksudnya sudut ACD ni tadi kita dapat berapa? 44.16 darjah kan? Okey. Sudut ini dia tak boleh berubah. Jadi bila dia tak boleh berubah, maksudnya line ini cikgu hijaukanlah. Line ini hijaukan semula line ini dengan line yang ini. Okey jadi sekarang line yang hijau dua tu dia tak boleh berubah sebab dia nak sudut tu kekal. Jadi yang boleh berubah yang warna peach tu AD. Dia berubah kedudukan tapi dia punya panjang tu sama. Tu maksud dia ya. Okey, jadi kalau panjang dia sama, jadi cikgu akan tarik ni jadi dia akan dapat dekat sinilah lebih kurang. Dia mestilah dapat segitiga sama kaki kan. Sebab apa? Sebab dia punya panjang sama. Panjang ni mesti sama ni dengan ni sama. Jadi bila panjang tu sama kaki, sini pun 56 darjah jugalah. Dia dapat macam tu. Sama dapat 56 darjah. Okey. Jadi kalau kita nak keluarkan segitiga ini untuk B
B, kita akan dapat segitiga sudut tirus, kan? Comel je kita dapat dia. Bentuk mesti sama lah. Okey, AC. Okey. Okey, gitu. Ya. Okey, kemudian dia nak apa? Cari panjang CD. Okey, jap, yang ini cikgu belum label lagi. Jadi ini adalah A prime, C prime, dan D prime. Okey, maksud A image, C image, D image. Jadi sekarang ni dia nak seterusnya panjang CD. Maksudnya panjang CD yang baru lah ni ya. Kita tengok balik maklumat tadi. Okey, tu dia bila kita terpadam tu dia lari sikit. AD tadi dah cari ke? Macam tu kan? Tu je yang sepatutnya jangan dipadam tadi kan? Okey. Sebenarnya AD tadi ada nilai 5.41. AD ada nilai. Jadi dia sekarang nak CD kan? Panjang CD yang baru, betul? Okey, dia nak panjang CD yang baru, D prime yang baru. Jadi kita mesti carilah dekat sini apakah sudutnya antara ni tadi pun ni dah dapat 11.84 dekat celah ni kan. Okey. Kemudian dekat sini sebab ni 56 dia sama kaki. Jadi 180 tolak kaki dia dua-dua. Okey, 180 kita tolak dengan 2 kali 56. Kan sebab dia sama kaki. Jadi kita dapat kat situ 68. Okey, jadi kat sini atas puncak ini 68. Jadi kat sini kita dah ada sudut keseluruhan 68 tambah 11.84. Okey, jadi dia jadi 79.84 darjah. Ada sudut barulah dekat sini ya. 79.84 darjah. Okey, sini 56 lah. Okey. Jadi yang dekat AD tadi dah ada 5.41. Okey. Sekarang nak jarak apa? C pun dah ada sudut kan? 44.16. Jadi kita bolehlah guna rumus petua sinus kan? Kita boleh guna petua sinus. Jadi C prime D prime, C image D image. Okey, C D image. Okey. Perkan dengan sin 79 sebab kita nak ni yang bertentangan dengan dia. Tu dia. Okey, jadi sin 79.84. Tengok petua sinus ni kalau kita nak cari sisi lah atas. Kalau kita nak cari sudut, yang sin tu di atas ya. Sama dengan okey, sisi yang ada 5.41 bahagikan dengan sudutnya adalah sin 44.16. Okey, jadi awak kalkulate saja. Nanti jawapannya akan dapat 7.644 cm. Okey, inilah jawapan yang terakhir lah untuk soalan ini. Betul tak? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gambar tersebut suspend je kan? Dia pergi padam ni. Okey, ni boleh lengkapkan lah gambar ni kan. So nampak lah, memang betul yang kita lukis. Okey, itu sahaja video untuk soalan 12. Kiranya ia memberi manfaat, sila share pada rakan-rakan. Okey, supaya kita dapat mengubah markah percubaan kita kepada yang lebih baik pada SPM nanti. Okey, sekian, terima kasih.